Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Khairul Kamarudin? Begitu juga dengan saudara Abdul Aziz Muhammad Saleh, saudara Mokhtar, saudara Zulzai, saudara Zamari LC, sahabat malam menemani saya. Terima kasih saudara Zamari LC, saudara Syahad Ibrahim, saudara Abu Nem, saudara Hamzah Abdullah, saudara Fazil Yub, apa khabar, dan salam untuk semua sahabat katanya. Saudara Muhammad Radhi, saudara Taram Shah Saleh daripada Muar, saudara Mustafa Ilyas, Sal Frayo katanya, saudara Abdul Ahmad Map, saudara Bakat Ahmad, semoga dirahmati semuanya, Madam K, Zizi Muhammad, saudara Syahlia Ahmad. Begitu juga saudara Muhammad Nazri Syafi'i, saudara Nur Azman dari Pokok Sena Kedah, Raja Kamal, Raja Bazian daripada Sungai Petani Kedah, saudara Syaliah, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang. Begitu juga Edi Tahir, saudara Abdul Rauf Saleh. Waalaikumsalam daripada Anwar Mahmud dari Kuantan Pahang, saudara Hafiz Zara, Puan Rosmini daripada Pontian Johor, saudara, Puan Umi Kalsum, salam Madani. Begitu juga Cik CTP, salam Cinta Damai, saudara Puan Nuriah Arsyad, saudara Azrul Jalil, saudara Mustafa Ilyas, Air Mata MKT dari Tanah Merah Kelantan, saudara Richard Bakri, salam pencerahan pada Pak Cu daripada Langkap Perak. Itu juga saudara Mak Jais Adnan dari Muar, saudara Wan M Bakri, saudara Puan Nuriah Arsyad, saudara Zek Zul, saudara Hasmawati Bagu dari Tawau, Sabah, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Sazli Idrus, Chili katanya, dari Sungai Buaya Rawang. Katanya belasah, jangan tak belasah, mana boleh nak belasah saja. Abdul Rahman Baba, salam dari Endau, Johor, Joy Pak Nan. Begitu juga Jebat Pembela dari Kulim, Kedah, saudara Abu Samah dari Puchong, Marabia Abdullah, Puan Rosini Kurungot daripada Sarawak, saudara Agus Salim, saudara Muhammad Raimi, apa dia tu, Edi Tahir, jangan marah, saudara Azlin Abdullah. Begitu juga Anjang Man, Joka Karim, Noraini Adnan, saudara Jam Hari katanya, saudara Zaid Hiro, Waalaikumsalam dari Pantai Dalam, saudara Zaid Hiro, saudara Muhammad Yusuf Bahrum, saudara Kamarul Azhari, Rizana Cik Ani, saudara Khairu Keli daripada Tangkak, Johor, saudara Muhammad Yusuf Bahrum daripada Rawang, Zaini Castello dari Tanjung Karang, saudara Limut, saudara Abi Aidin, saudara Zamilah Zulaika dari Rompin Pahang, saudara Kamis Nadi dari Bahau Clear katanya, saudara Samad Lon, Puan Ibjah, salam Madani, saudara Lim, apa khabar Lim, saudara Abu Seman Hashim, salam perjuangan, Abu Seman Hashim dari Batu Pahat. Begitu juga Syafi'i Ismail dari Puncak Alam Selangor, saudara Pak De, saudara Azhar, saudara Mas Hasikin. Begitu juga saudara Rosli Misyah, saudara Syam Haji Nawawi, Rohani Jonit, saudara Azhari Tok Kaya. Kamis Nadi, dia kata jangan marah, nanti kena jual. Saudara Ishak Mazan, saudara Muhammad Yusuf Ishak, Puan Rubidin dan pasangannya, saudara Muhammad Sapri Zainuddin. Selamat malam, Cikgu Nur Ashri, salam perjuangan, semoga dirahmati Allah katanya. Begitu juga Aizul Abdul Hamid, saudara Hashim Atan, selamat berehat, saudara Aizul Abdul Hamid. Dia kata tolong share saudara-saudaraku, ini permintaan saudara Aizul Abdul Hamid. Terima kasih untuk mengingatkan teman-teman. Begitu juga Sakit Gani dari Kuching, Sarawak. Saudara Sakit Gani Saleh, salam Saleh Hugik dari Kuching, Sarawak. Saudara Muhammad Ali, salam dari Tampin, saudara Mak Isa dari Rauk Pahang. Begitu juga Muhammad Ashin, Muhammad Din dari Kemayan, Muhammad Sapri Zainuddin, salam pencerahan. Saudara Ismail Azmi, Megat Zaharudin, saudara Abang Yus, Puan Rafidah Nordin. Abang Yus dia kata semoga Tuan istiqamah, memupuk dan mempertabatkan kerajaan perpaduan demi rakyat. Tuan B, terima kasih. Saudara Syukur D, Datuk Khairul Hayat, apa khabar Tok? Moga sihat. Cik Awang, salam perpaduan. Saudara Muhammad Asridir dari Kuantan Pahang, saudara Afif Rozi, Waalaikumsalam. Khairul Azmir,
Abdul Salim, saudara Tarmizi Akashah, saudara K, saudara Johasri, saudara Muhammad Rosli, begitu juga dengan Elias Muhammad. Saudara Edi Tahir dia kata share, dark share. Baik saudara, nak disantuni semua sampai tengah malam pun tak habis lagi saudara. Baik, kita harus meneruskan pencerahan. Hari ini seperti biasa hari Khamis. Jangan lupa saudara, hari ini hari Khamis, malam Jumaat, malam Seribu Rahmat. Malam yang elok. Kita lepas mendengar pencerahan ini nanti saudara, kita duduk di atas tikar sembahyang, kita berdoa pada Allah SWT, melakukan solat tahajud, doa solat hajat, solat taubah, dan subuh nanti buat solat tahajud. Jangan lupa saudara, kerana besok kita akan menunaikan solat Jumaat, hari malam Seribu Rahmat saudara. Hari ini tanggal 15 Jun merupakan hari yang ke-1183. Sudah 1183 hari virus yang menyerang negara kita ni masih lagi belum usai saudara. Nak bagi laporan yang lain tak ada. Sekarang itu saja yang dapat saya laporkan. Baik saudara, kita masuk segmen e-commerce. Bagi teman-teman yang punya produk, bolehlah berhubung dengan saudara Al-Azhar di talian 0113304141 supaya membolehkan saya mewawarkan produk-produk anda jika ada. Ya, saudara K, saudara Muhammad, saudara Mat Rosdi, saudara Muhammad Mat, saudara Anida Shah, Qazani, salam untuk semua sahabat, saudara Abdul Rahim Abdullah. Dia kata jangan lupa komen ucapan Wabi Yasin. Nak komen tang mana terserah sekejap lagi. Saudara Said Adnan, salam perjuangan, katanya selamat malam. Begitu juga dengan saudara Tuan B, ya saudara. Al-Azhar masih lagi memasarkan stangi al-bakhurnya, iaitu merupakan semacam kemian saudara bila bakar rumah semerbak harum mewangi. Dan juga saudara Herman, jangan lupa salam satu Malaysia. Al-Azhar memasarkan minyak wangi yang didatangkan daripada tanah Arab. Minyak wangi itu dibuat berdasarkan pati kayu gaharu saudara, harum semerbak. Saudara, kalau anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah saudara, dan juga simpulan kasih Cik Siti. Harga ramah, harganya harga ramah. Saudara Ismaili, saudara Ari Warna, juga jangan lupa Popia Sira Lady Maria, itu untuk teman-teman melabun. Harga murah saudara. Boleh hubungi saudara Nizam 0943511203. Rasanya pedas, rangup, manis dan sedap. Agak mengasyikkan. Untuk teman-teman yang tak tahu nak berniaga apa lah, tak tahu apa nak jual lah sekarang ni, dan modal pun tak apa nak cukup, boleh hubungi Puan Ros Chun, kerana beliau sedang memasarkan syarikatnya, itu Amy Rose Super Carrier. Dia mencari teman-teman untuk menjadi ejen. Anda boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. 012-257-5917. Sebab kerana syarikat Amy Rose Super Carrier ni memasarkan makanan yang berasas kepada oats saudara. Terdapat dalam tu campurannya itu kurma, madu, delima, apricot, ubi beet, chia seed, vitamin C dan collagen. Dan ini untuk mengenyangkan, sesuai orang minum waktu pagi saudara, sesuai untuk kita makan sarapan pagi, kerana ia untuk mengenyangkan perut sebagai energy booster ataupun penggalak, meningkatkan tenaga, mengurangkan masalah sembelit, mengimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutrisi dalam badan. Jangan lupa saudara, hubungi Puan Ros Chun di talian 0112-257-5917. Itulah seketika. Terima kasih saudara kerana mengizinkan saya untuk mewawarkan produk-produk teman-teman kita. Ya, saudara bin Haji Hashad, saudara Muhammad Harmi. Salam untuk sahabat pendengar semua, saudara Wan Lah, saudara Edi Tahir, jual ais kepala. ABK, saudara Ben Fahmi, itu juga Cik Daud, sahabat Ar-Rahman, Pak Ali, saudara Jimmy, terima kasih mengantarkan saya sekuntum mawar merah. Saudara, begitu juga saudara Basri Ayub, Muhammad Azizi, saudara Rizi, saudara Samsu Anwar. Baik saudara, seperti biasa kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sebagai panduan dalam kehidupan kita saudara. Saya bukan ustaz, jangan lupa tu saudara. Ini bukannya da'i.
Ini saya terima culipan teman-teman yang sesuai. Saya bacakanlah untuk perkongsian kita bersama. Ya, saudara Nick Beya, saudara Pak Ali, saudara Mazlan Khalid dan Kekanda Zainal. Saudara, sebenarnya keadaan orang yang kalau hatinya kotor, saudara, mereka sentiasa nampak resah dan gelisah. Kerana disebabkan hatinya dikotori dengan sikap buruk sangka, dendam kesumat, licik, tidak mahu berkompromi, mudah bertersinggung, tidak senang melihat orang lain bahagia, ada juga sifat bakil dan lain-lain penyakit hati yang terus-menerus menumpuk sehingga sukar untuk dihilangkan. Sesungguhnya orang-orang yang berhati seperti itu akan mendapat kerugian yang berlipat ganda. Bukan saja hatinya selalu gelisah, namun orang yang melihatnya juga akan merasa jijik dan tidak akan menaruh hormat. Ia akan dicebir atau dilecehkan. Ia tidak disukai sehingga mungkin akan tersisih dari pergaulan saudara. Tak kiralah siapa orangnya, sama ada ia orang berilmu, sama ada orang berharta, seorang pemimpin atau siapa pun. Kalau hatinya buruk, nescaya mereka akan mendapat celaan daripada masyarakat yang mengenalnya. Bagi orang sedemikian saudara, selain darjat kemuliaannya jatuh di hadapan manusia, ia juga jatuh di hadapan Allah saudara. Ini disebabkan hari-harinya selalu diwarnai dengan pelbagai perbuatan yang menjemput dosa, yang mengundang dosa, saudara. Allah tidak akan berlaku enaya terhadap makhluk-makhluknya. Sesungguhnya apa yang diperoleh oleh seorang itu, tidak boleh tidak ia merupakan buah dari apa yang diusahakannya. Ingat saudara, Allah berfirman, dan bahawasanya manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain dari apa yang telah diusahakannya. Dan bahawasanya kelak akan diperlihatkan kepadanya kemudian, dan akan diberikan balasan dengan balasan yang paling sempurna. Ini dapat kita baca atau terjemahan daripada surah An-Najm, ayat yang ke-39 hingga 41. Jadi saudara, bersihkanlah hati kita saudara. Jangan izinkan hati kita kotor. Saudara Edi Tahir apa ni? Isap rokok, buang rokok, pantun apa saudara tu? Edi Tahir dia kata isap rokok, buang rokok, banyak rokok, kasih katuk, nukilan teman. Kau bantai lah apa pun Edi Tahir. Ya, saudara Mazlan Khalid, saudara Otai, saudara Wahab Zain. Saudara, kita santuni mutiara kata kiriman sahabat saya, Tan Sri Osusukam. Tan Sri Osusukam merupakan mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, mempersia-siakan waktu yang ada lebih berbahaya daripada saat akhir hidup kita. Kerana saat kita melakukan perbuatan yang buruk, bakal memutuskan diri kita dengan Allah. Sedangkan saat kematian, ia pasti akan mempertemukan kita dengannya. Jadi apakah bekalan yang akan kita bawa nanti? Itu peringatan Tan Sri Osu supaya kita sentiasa melakukan perbuatan yang baik, yang mulia saudara. Lebih tak ada saudara. Terima kasih Tan Sri Osu Sukam atas kiriman mutiara kata, dan bila kita hayati banyak baiknya saudara. Oleh itu saudara, hayatilah. Setiap malam bila saya memberi pencerahan, penghujung daripada naluri kehidupan adalah mutiara kata. Dan usai mutiara kata, kita santun pula pantun Pak Nazir dari Perlis. Kata Pak Nazir, ambil kayu dibuat titi, ditabur batu, lorong ke desa. Berduyun-duyun Melayu menubuh parti. Adakah itu menyatu bangsa? Pak Nazir mempersoalkan. Berduyun-duyun lah sah. Banyak sangat buat parti politik ni. Apakah itu menyatukan bangsa? Itu persoalannya. Jawablah sendiri, saudara. Tambahnya, ibu mula menganyam rombong di bawah redup pohon angsana. Hindarkan segala sifat sombong. Barulah hidup penuh bermakna. Jadi Pak Nazir juga bersetuju dengan saya. Jangan kita hidup sombong. Jangan kita menunjuk-nunjuk. Segala-galanya dengan penuh kesederhanaan. Ya, Saudara Ramzul? Kita harus mengingatkan kepada pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita takut kalau dibelanjakan wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis. Itu peringatan saya setiap malam ya. Saudara Nur Azila Yahya, kita juga Yus Aidiras, saudara Amma Kasuma, hati-hati jangan sampailah kepala kita dipijak orang. Itu pandangan saudara Amaya Kasuma. Terima kasih. Lim Boncing, good evening. Saudara Kamrun Aziz,
Selamat Masalah Sejahtera dari Ipoh Perak, ya, Saudara Kamrul Aziz daripada Ipoh Perak. Sayulan, selamat malam. Begitu juga Ramzul, saudara. Saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun, saya tak ambil tindakan, tak marah, saya terpulanglah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tak mampu untuk memantau apa saja suntingan yang anda lakukan. Sulaiman Rashidi, dia kata, belanja je sampai habis. Aduhai, itu mencari masalah, saudara. Jadi, saudara, kalau anda mau menyunting dan masukkan dalam channel apa-apa, saya tak marah. Tapi anda harus bertanggungjawab. Kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi supaya warga kita sentiasa dalam keadaan berinformasi. Dan bila saya memberi komen, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Saudara Talam Shah Saleh, dia kata, dia suruh minum kopi dulu. Kopi 434 Mona Lisa. Terima kasih, Saudara Talam Shah. Mungkin dia dengar suara saya tak apa-apa cantik malam ni katanya. Ya, Saudara Muhammad Johari, Long Bincing, good evening. Saudara, bila saya memberi sebarang komen, harapan saya satu, saudara. Kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Andainya anda nak menyantuni, tak ada masalah, santunilah. Tapi gunalah bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Laporan pertama saya dari Kuantan. Katanya semalam, seorang pelajar sekolah di Pekan akhirnya dapati tidak sedarkan diri selepas mengalami strok haba ketika menyertai satu acara larian pada hari Rabu. Semalam lah tu, saudara. Dan dari keadaan begitu, saya mengharapkan kalau kita ada anak-anak, cuba fikir, cakap dengan cikgu. Kalau sesuai untuk mereka mengambil bahagian dalam sukan yang di luar bangunan, pastikan dia sihat. Sebab ini di Kuantan, seorang pelajar di Pekan akhirnya tidak sedarkan diri. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus, pelajar lelaki berusia 15 tahun akhirnya dibawa ke Hospital Pekan selepas mengalami simptom suhu badan yang terlampau, melebihi 39 darjah Celsius, saudara, dan degupan jantungnya meningkat. Selain percakapan dan fungsi otaknya terjejas. Sebab itu, strok haba ni, saudara, bahaya. Boleh mengakibatkan fungsi otak terjejas, saudara. Jadi, bagaimanapun pelajar tersebut diberi rawatan hidrasi dan sokongan sebelum dirujuk ke Hospital Tengku Ampuan Afzan. Pesakit dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU STTA dan keadaannya semakin stabil. Dr. Nur Azmi berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai agar lebih berhati-hati dan menghadkan aktiviti di luar dalam cuaca panas. Jadi gunakanlah pelindung diri dan sentiasa mengekalkan tahap hidrasi. Banyakkan minum air, saudara, untuk mengawal atur suhu badan. Sentiasa awasi gejala keletihan dan juga strok haba serta segera mendapat rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan yang terdekat sekiranya mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas. Ingat, saudara, itu pelajar berusia 15 tahun. Kira anak muda, saudara. Bila kena hidrasi, kena strok haba tu, otaknya pun tak boleh berfungsi. Ya, saudara, bahaya penyakit ni. Itu bab kesihatan. Bagaimanapun saya senyum sendiri saya bila hari ini Abang Mat Sabu memberitahu Parlimen bahawa meskipun negara Vietnam mengurangkan ekspor berasnya, tapi ia tidak menjejaskan negara kita. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu selaku Menteri Pertanian dan Asas Tani, katanya tindakan Vietnam mengurangkan ekspor beras tidak akan menjejaskan sumber bekalan makan di Malaysia. Jangan risau, katanya. Jadi ketika ini keperluan beras dalam negara dipenuhi 70% oleh pengeluaran tempatan, manakala 30% lagi ditampung melalui kemasukan beras import. Kerajaan amat menyedari, saudara, situasi global yang sedang berlaku, di mana sekatan ekspor oleh negara-negara pengeluar bahan makanan tentunya akan menjejaskan keterjaminan bekalan makanan. Tapi bagaimanapun dari Malaysia, sumber import beras adalah dari pelbagai sumber, itu daripada India, daripada negara Myanmar, daripada Kemboja, Pakistan dan Thailand. Serta tidak hanya bergantung kepada Vietnam. Beliau beritahu pada Parlimen hari ini, saudara, setelah beliau menjawab soalan daripada Isna Raisyah Munirah
ahli parlimen dari Parti Warisan Kota Belud, saudara. Itu keadaannya. Menjawab lanjut, ahli parlimen Kota Raja itu berkata antara langkah yang telah diambil bagi meningkatkan pengeluaran dan memperkasakan penanam padi di negara ini, antaranya adalah melalui skim subsidi baja dan racun padi Bukit Huma yang diperkenal sejak tahun 2015. Dan sekarang ini katanya dapat lebih kurang 60,000 pesawah padi bukit dengan purata keluasan sekitar 50,000 hektar. Saudara, bagaimanapun satu benda yang agak ini tidak seronok saya baca, tapi ini perlu saya jelaskan. Kerana menurut pegawai integriti daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, itu Puan Nur Fareha Mat Fadullah Syahim, beliau menyatakan bahawa budaya ngeteh, gaya minum kopi secara berkumpulan ataupun berjemaah dan mengambil masa yang agak lama merupakan amalan segelintir penjawat awam yang sukar diubah bersama-sama juga dengan isu ponting, kerja, gaib dan masuk waktu lewat bekerja dan pulang awal. Ia sudah dijadikan sebagai budaya dalam jabatan kerajaan. Jadi menurut Puan Nur Farihah Muhammad Fadullah Syuhaimi, budaya ngeteh memberi imej buruk kepada sebuah organisasi, terutama bagi kaki tangan bertugas di perkhidmatan yang berurusan secara langsung dengan pelanggan. Ya, saudara, kaki tangan kerajaan kalau lama sangat ngeteh, macam mana? Ia termasuklah dalam isu-isu integriti tempat kerja. Malahan sebelum ini saudara, pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Tan Sri Zainal Rahim Seman, beliau pernah membangkitkan isu itu dengan menyebut kesalahan paling popular dilakukan oleh penjawat awam adalah ponting kerja atau tidak hadir bertugas. Saudara, di samping itu kelakuan tidak beretika paling digemari penjawat awam ialah mengetik kad perakam waktu orang lain. Suruh orang lain pergi ketik kerap perakam waktu. Amalan ini membabitkan situasi menang-menang antara penjawat awam yang berpakat. Mereka membantu untuk saling tolong-menolong untuk mengetik kad perakam waktu. Jadi saya haraplah teman-teman kaki tangan kerajaan, elak-elaklah, jangan lama sangat itu mengeteh berkumpulan. Minumlah sekadar keperluan. Baiknya sekadar beli minum bawa masuk ke pejabat sambil-sambil buat kerja. Tambah-tambah lagi jika anda berurusan dengan orang ramai, supaya imej kerajaan itu dapat dipulihkan. Ya, saudara John Rambo, Lone Wolf, Puan Saklina, ya. Datuk Anwar, apa khabar, Tok? Dan satu berita lagi hari ini, saudara. Saya sebenarnya esok awal ni melaporkan, saya terkejut kerana bahawa katanya rumah ketua pembangkang, itu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, telah diserbu oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri jam 11 pagi semalam. Dan anggota daripada LHDN telah pun merampas beberapa fail. Tapi ada pula orang buat spekulasi, mengatakan sebuah sebut turut melibatkan Suruhanjaya siasatan rasuah. Tapi tidak ada kenyataan resmi dari yang dikeluarkan. Jadi saya harap satu sajalah saudara, kita harap agar warga janganlah membuat sebarang spekulasi dan sama-samalah kita tunggu kenyataan pihak berkuasa. Samping itu elakkanlah kita melontarkan sebarang bentuk cerita-cerita yang tidak baik, saudara. Kita harus berlapang dada menanti kisah sebenar dan tindakan dari pihak berkuasa. Media Sinar juga hari ini telah pun melaporkan bagaimana katanya Lembaga Hasil Dalam Negeri menyerbu kediaman Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada hari Selasa kemarin, dan sumber itu memberitahu dalam serbuan kira-kira jam 11 pagi, ahli Parlimen Larut itu difahamkan berada di rumahnya. Yang menurutnya serbuan itu adalah susulan akan terdapat beberapa cukai yang tidak dilaporkan. Pihak kuasa turut dikatakan merampas beberapa fail termasuk dokumen pemilikan aset dan akaun. Bulan lalu saya Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengesahkan beliau dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi memberi keterangan berkait isu kes pendakwaan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Beliau menjelaskan keterangan itu dibuat susulan pertuduhan ke atas ahli perniagaan Sim Chu Tiam di mahkamah. Datuk Seri Hamzah mendakwa kes pertuduhan di mahkamah membabitkan ahli perniagaan itu yang turut mengheret namanya jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya. Jadi sebab itu saya katakan memang ada cerita semalam kemarin pegawai LHDN sudah mengadakan serbuan di rumah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi jangan buat cerita bukan-bukan, kita tunggu, saudara. Saya cuma melaporkan adanya kejadian berlaku. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan saudara, hari ini kita tengok sidang parlimen.
Alhamdulillah, akhirnya hari ini berakhirlah selama 11 hari sidang Dewan Parlimen. Memanglah sepanjang 10 hari yang lalu tu amat mengecewakan. Cuma hari ini, saudara, adalah kelegaan saya sikit, saudara, apabila pembentangan kertas putih dalam kertas putih Kementerian Kesihatan yang dibentangkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zulaiha, di mana semua pihak, sekitar saya ingat dalam 35 orang mengambil bahagian. Barulah dengar wakil-wakil rakyat menyuarakan masalah rakyat di kawasan mereka masing-masing. Cerita hospital tak cukup katil, ubat tak cukup, tapi ada juga wakil rakyat yang tak apa benda entah, cerita tentang pakaian jururawat pula yang ditegur. Kononnya ketat lah, sedangkan kita melihat sekarang ni tak ada pun. Jururawat sekarang ni kebanyakannya memakai tudung, lebih sopan, tapi masih lagi gatal mulut lah, saya kata wakil rakyat tu. Tak pasal-pasal konon-kononnya nak mencari populariti. Malah lah saya nak sebut, saudara, nama pun tak payah sebut lah, saudara. Sebab bagi saya suka hari ni kerana petang tadi sampailah lewat jam 5.30 rasanya. Sebelum 5 petang, saudara, baru isu rakyat diutarakan. Tapi bukan soal makanan, saudara. Isu tentang penambahbaikan hospital, klinik kerajaan, ketidakcukupan ubat, dan banyaklah persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh wakil rakyat. Begitulah sepatutnya, saudara. Tapi 10 hari yang lepas tu amat menjengkelkan. Tapi mungkinlah gamaknya hari ni hari terakhir, berubut-ubut nak bercakap pula. Bagaimanapun, menurut Tan Sri Johari Abdul selaku Speaker Dewan Rakyat, beliau menzahirkan rasa bangga beliau kerana walaupun dalam tempoh 11 hari, katanya mesyuarat kali ini membuat satu perubahan yang begitu jelas, iaitu pertama sekali meluluskan 2 usul kertas putih. Itu kertas putih pengurusan perolehan vaksin. Yang ini adalah lepas nanti akan adalah, cuma tidak saya tak dapat sempat mendengar, tapi rasanya kertas putih itu hanya di laporan dan tindakan akan diambil, saudara. Begitu juga dengan usul Kementerian Kesihatan, dan yang paling penting, laporan Ketua Audit Negara dibahaskan dalam Dewan Rakyat. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah kita. Dan mudah-mudahan ini dapat dijadikan satu amalan yang berterusan. Tahniah Datuk Tan Sri Johari Abdul selaku Speaker Dewan Rakyat yang melakukan perubahan. Ini yang dikatakan, saudara, islah dalam kepimpinan dalam sektor kerajaan dan juga di Parlimen, saudara. Banyaklah, saudara. Ada juga undang-undang yang diluluskan. Cuma, sekali lagi saya katakan, saya kecewa selama 10 hari tidak ada masalah rentetan, makanan rakyat dipertingkatkan. Kecuali tadilah Datuk Mat Sabu mengatakan bahawa walaupun Vietnam tidak mengeksport beras kepada negara luar, sekarang mengurangkan ekspor berasnya, tapi keterjaminan beras cukup. Bagaimana dengan ikan, bagaimana dengan gandum, gula dan sebagainya, tidak dijadikan sebagai perdebatan di Parlimen. Malahan semalam juga saya juga kecewa, saudara, apabila Datuk Saifuddin Abdullah apabila beliau membentangkan isu tentang bagaimana agama dijadikan tunggangan untuk ahli politik. Maka datanglah ahli Parlimen daripada Jasin. Tak payah sebut nama lah, saudara. Ahli Parlimen Jasin itu tiba-tiba saya jangan buat fitnah. Saya pun hairan lah. Takkanlah apabila menteri menyatakan bahawa Islam itu agama yang syumul, Islam itu berbaik sangka, tiba-tiba kata fitnah. Saya kata ini sekat tiang punya wakil rakyat. Saudara, itu keadaannya yang berlaku di sepanjang sidang Parlimen, saudara. Bagaimanapun saya difahamkan bahawa apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan ternyata akan berusaha untuk memperbaiki tahap rawatan, tahap kesihatan rakyat. Terima kasih dan tahniah. Saya lihat Dr. Zulaiha ni begitu, cara dia bercakap lembut, macam kata saudara Kesani, cara lembut dia bercakap, tetapi berisi, ya saudara. Dan saya juga amat terperanjat apabila Dewan Rakyat tadi dia Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Syafuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri mendedahkan bahawa adanya naungan politik yang menjaga tokoh-tokoh judi dalam talian. Beliau mendedahkan banyak, lebih kurang dalam 1,000 talian yang di mana
dijadikan dalam media sosial ini sebagai tempat berjudi. Dan bagaimanapun, beliau menjelaskan bahawa pihaknya dalam Kementerian Dalam Negeri bersama dengan pasukan polis akan mementeras sehabis mungkin. Cuma, akta perjudian dalam talian ini masih lagi longgar. Kalau nak ambil tindakan pun masih ada lagi lompong-lompong yang boleh memboloskan dari sudut undang-undang pada pengamal atau mereka yang melakukan perjudian dalam talian. Bagaimanapun, pihaknya sedang mengkaji untuk memperketatkan. Tahniah. Saya rasa lah saudara, ini menteri yang bekerja, bukan menteri cak ayam. Semalam pun dia menjelaskan, selama ini banyaklah isu-isu yang menyangkuti soal hal keselamatan dalam negeri ditangani olehnya. Saudara, dan kemarin dulu memanglah kita dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan, menjawab persoalan. Tapi ceritanya di luar parlimen bagai nak rak. Kononnya. Hari ni cuma saya lihat, hari ni Tan Sri Muhyiddin bercakap. Tapi cerita nak turut memberi pandangan dalam kertas putih menyangkut soal Kementerian Kesihatan. Itu saudara. Lain tak ada lain saudara. Tapi bagaimanapun saya juga mengucapkan tahniah kepada Dr. Zaliha Mustafa. Dan katanya mulai hari ini para penerima STR, skim rahmah ni saudara, boleh mendapat perubatan skim perubatan madani. Mulai hari ini saudara di sekitar dalam 900 pusat kesihatan. Alhamdulillah, itulah caranya cara kita menangani kehidupan rakyat saudara. Saya lihat isu hospital teruk rusang dibangkitkan. Kekurangan doktor pakar dibangkitkan. Kos rawatan, okey. Bekalan ubat, okey. Subsidi kesihatan, okey. Itulah apa yang dibangkitkan sepanjang perbahasan kertas putih, saudara. Bagaimana, saudara? Ini kita masuk politik pula, saudara. Parlimen sudah berjalan. Saya ingin mengingatkan agar anda supaya berhati-hati dengan walaun-walaun ni, saudara. Sebab saya lihat sekarang ni musim-musim untuk menghadapi musim pilihan raya negeri. Di 6 buah negeri sudah mula karangan mereka. Ini walaun-walaun yang menentang kepimpinan kerajaan, menentang UMNO Barisan Nasional dan calon-calon Parti Persatuan. Mereka cuba untuk mengelirukan fikir rakyat apabila mereka menjaja ayat-ayat kononnya rindu zaman Najib. Bila saya tengok dalam media sosial, saya kata sudah dah mereka cuba nak mengelirukan keadaan. Kononnya mereka ni apa ini, bukan kita tak kenal, saya kenal mereka yang membuat kenyataan tersebut. Tapi hanya matlamatnya untuk memesongkan fikiran. Apabila dijaja rindu zaman Datuk Najib baik, tetapi Datuk Zahid dan Anwar Ibrahim masih lagi tidak mahu membebaskan Datuk Seri Najib daripada penjara. Jadi kalau mengundi calon-calon daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, maka Datuk Najib akan berada lebih lama di penjara. Kalau undi dengan Perikatan Nasional, mereka akan segera dapat membebaskan Datuk Seri Najib. Saya pun kata apa hal lah diorang ni. Orang yang bertanggungjawab membawa dan juga melakukan perobosan di rumah Datuk Najib, itu waktu era Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negerinya Tan Sri Muhyiddin. Kemudian perjalanan mahkamah berjalan, yang kita merasakan sepanjang perjalanan itu ada bibit-bibit yang meragukan. Dan bila hadirnya Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, itulah waktunya Datuk Seri Najib dihantar ke penjara Kajang. Saudara, itu gambarannya, saudara. Tapi macam mana katakan mereka kumpulan yang mahu membela Datuk Seri Najib? Saya pun heran lah. Jadi saya haraplah kalau orang menyentuh isu Datuk Najib ni, tak payah kita dengar lah. Sepatutnya kita berlapang dada tunggu keputusan pimpinan kerajaan bagaimana mau menangani. Setelah kita dengar macam mana waktu Perhimpunan Agung UMNO hari itu Datuk Zahid mengatakan beliau memang ada berjumpa dengan Datuk Najib. Jadi isu pula saya. Kerana kononnya bagaimana Datuk Najib boleh mendapat layanan istimewa. Waktu yang sama mereka cuba nak bela Datuk Najib. Waktu yang kemudian kata pula dapat layanan istimewa. Apa benda lah diorang ni? Setara hayati kenyataan mereka. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid selepas beliau mendapat keizinan daripada Kementerian Dalam Negeri dan daripada Jabatan Penjara.
Datuk Seri Zahid juga bekas mantan Menteri Dalam Negeri. Tentulah beliau tahu undang-undang, cara macam mana. Tapi itu yang dipersoalkan. Bagaimanapun, UMNO masih lagi kekal dengan ketetapan berusaha sedaya mungkin untuk memberi keadilan kepada Najib. Itu saja, saudara. Kita tak ada minta yang muka-muka, kita tak mau melakukan tekanan. Tapi itulah yang dimomokkan. Jadi, saudara berhati-hati. Mereka sekarang ni mencari sokongan macam-macam cerita yang keluar, saudara. Kadang-kadang yang tak masuk otak kita pun. Saya kadang-kadang gelak, saudara. Begitulah mereka berusaha-usaha. Macam-macam mereka berusaha untuk memenangi pilihan raya. Sebabnya sekarang, saudara, tarikh pembubaran Dewan Negeri telah pun diketahui. Terengganu dan Selangor katanya akan membubarkan Dewan Negeri pada 22 Jun ini. Sementara Pulau Pinang dan Kedah 28 Jun, Kelantan dan Terengganu pada 30 Jun. Itulah 6 tarikh, saudara, katanya lah. Saudara, ini bukan Terengganu, ini Negeri Sembilan dan Selangor 22 Jun. Hari ini tadi pun Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor telah pun menghadap ke bawah Duli Sultan Selangor memohon katanya untuk mendapatkan persetujuan pembubaran Dewan Undangan Negeri Selangor. Kerana 18 ke 20 bulan Duli Yang Mulia Tuanku akan berangkat menunaikan ibadah haji, saudara. Jadi soal sekarang, saudara, saya agak menarik tulisan daripada Saudara Halim daripada Bukit Mentajam. Dia membuat persoalan, setelah tamat PAUD ini, ke mana kita menjelang 6 Pilihan Negeri? Dalam mana-mana PRU atau PRN, tidak ada parti atau calon yang boleh menang kalau bergantung pada undi ahli parti. Betul. Mereka harus mencari upaya menggapai sokongan daripada rakyat. Jadi bukan hanya bergenaung pada parti saja. Kalau ikut ahli parti, UMNO 37, parti-parti lain lebih kurang lagi, saudara. Itu satu benda yang benar. Sebab itu, kenyataan Ketua Pemuda dan juga Ketua Pemuda Johor yang menyatakan kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan adalah dibuat atas asas yang rapuh, katanya. Kemudian Wakil Sabah pula mendesak supaya mereka yang dikenakan tindakan, ada yang kata ambil balik, ada yang kata tak ambil balik, saudara. Jadi sekarang ini, menurut Saudara Halim, UMNO sekarang ni sebenarnya seolah-olah terkurung dalam perangkap yang dalam keadaan yang sukar. Kerana bila dalam pembagian kerusi, tentulah ada ahli yang tak senang hati. Saudara, bila itu keadaan terjadi, maka mungkin berlaku tak mahu pemberontak mengundi dan sebagainya, saudara. Sedangkan setiap ahli perlu mengundi, saudara. Sebab itu saya melihat kenyataan Yang Mulia Tengku Razaleah Hamzah. Kes beliau mungkin akan dibicarakan sebab beliau masih lagi memfailkan menanti keputusan mahkamah. Apabila pihaknya telah pun memfailkan bantahan terhadap keputusan pilihan raya untuk kerusi Parlimen Gua Musang. Kerana adanya beberapa pelanggaran dalam pilihan raya yang lalu. Jadi Yang Mulia Tengku Razaleah Hamzah telah pun memfailkan petisyennya ke mahkamah, insya-Allah pada 19 hari bulan. Kena 4 hari lagi lah, mana hari Isnin, saudara. Hari Isnin nanti mahkamah akan bersidang. Mungkin ada sesuatu. Dan begitu juga ada kursi lain di Terengganu juga. Mungkin ada kursi yang bakal dibatalkan. Jadi bagaimanapun, Yang Mulia Tengku Razaleah Hamzah selaku penasihat kepada UMNO, beliau menekankan, dia menegur pimpinan, dia kata, dalam keadaan hari ini, beliau melihat agar usaha pihak-pihak tertentu untuk membawa masuk orang yang kena tindakan disiplin, yang dipecat daripada UMNO untuk dibawa kembali, dia kata dia tak senang. Jadi dia bimbang UMNO membuat keputusan untuk menerima semula mereka yang sudah dipecat dan dibuang untuk kembali pada UMNO. Jadi ini adalah kenyataan, merujuk pada kenyataan Presiden Datuk Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan pintu masih terbuka untuk berunding dan perdamaian serta penerimaan semula mereka yang sudah dipecat atau dibuang oleh UMNO. Jadi kata Yang Mulia Tengku Razaleah, selain membawa risiko bakal ditikam dari belakang, UMNO juga memberi mesej yang tidak baik kepada mereka yang berpotensi jadi pengkhianat. Itu pandangan orang lama, saudara, perlu dihayati. Jadi retinya kalau siapa jadi pengkhianat, minta maaf, selesai. Yang ini saya rasa harus dihayati oleh pimpinan UMNO. Jadi jika mereka ini diberi peluang, berkemungkinan mereka akan terus dengan agenda yang lama selain daripada membalas dendam.
Itu menurut Yang Mulia Tengku Razali. Kerana musuh di luar pagar, kita tahu musuh luar pagar seperti Tan Dr. Mokhtar Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan yang seangkatannya akan sentiasa mencari peluang untuk merosakkan UMNO seperti sebelumnya. Ini kenyataan beliau bertepatanlah dengan keadaan memandangkan mereka masih lagi belum reda dengan agenda peribadinya untuk mengumpul sokongan melalui proklamasinya. Jadi kepada pimpinan UMNO, Tengku Razali mengharapkan agar lebih banyak berhati-hati kalau kita terima mereka masuk, kalau mereka dah sah jadi pengkhianat. Besar kemungkinan mereka akan menikam kita dari belakang. Ini keadaannya. Dan semua orang tahu sekarang, saudara, heboh lah dalam media sosial. 2-3 hari ni, saudara. Saya pun dihubungi oleh teman-teman daripada parti-parti politik, ada wakil rakyat bertanya dengan saya, sejauh mana benarnya tentang 3 Panglima UMNO Johor bakal menyertai Perikatan Nasional. Saya senyum saja, saudara. Hari ini kenyataan daripada Datuk Hasni, mantan Menteri Besar Johor, ahli Parlimen Sempang Renggam, dan beliau yang antara nama yang disebut-sebut akan menyertai Perikatan Nasional, dia tak jawab apa pun. Dia kata dia lebih banyak memikirkan bagaimana untuk berkhidmat pada masyarakat yang diwakilinya di Sempang Renggam. Tak ada komen apa pun. Tadi memang saya juga melihat ada gambar, saudara. Ada gambar video bagaimana di sebuah restoran kari perikan di Bangsa, di Brickfield, Makau Ticanai. Yang hadir dalam gambar, saudara, Hishamuddin, Tun Sin On, Datuk Seri Ismail Sabri, kemudian Datuk Seri Wee Ka Siong, Timbalan Presiden MIC, dan itu je lah 4 orang ke 5 orang yang ada makan, sambil makan betul-betul senyum lah, saudara. Saya lihat gambar itu, sebab itu selalu saya katakan, saudara, gambar adalah perakam bisu yang menceritakan 1000 makna. Kalau benarlah gambar begitu, artinya ahli Parlimen Tapah, yang juga Timbalan Presiden MIC, kemudian Wee Ka Siong, Presiden MCA, Hishamuddin, dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Maka huau ketawa. Apakah itu menggambarkan mereka bertemu membincangkan sesuatu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, saya bila kawan atau teman saya menghubungi saya bertanya, sejauh mana benarnya dari Johor? Saya kata tak ada. Memanglah kepalanya dari Johor. Yang tadi makan dekat ni semua orang tahu bagaimana dari awal lagi, dan dia memang tidak sealiran pemikirannya dengan Presiden UMNO, dan kedudukannya telah pun digantung sebagai ahli UMNO. Memang dia akan berusaha sedaya mungkin, kerana dia tidak bersetuju. Dia memang dari awal lagi dia tidak bersetuju negara ini ditadbir atau dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ahli Parlimen Semerung jelas. Sebab itu ahli Abdul Latif Panglima TEK. Saya sebab konon-kononnya lah, Panglima UMNO, mana ada Panglimanya? Saya tak ada. Kalau kata nak menyertai Perikatan Nasional, mana? Kalau hanya bergantung pada cakap-cakap, mereka yang telah menyertai PAS, biasalah mantan Siswa Agung UMNO, bukanlah Panglima sangat pun, saudara. Kemudian siapa lagi? Kemudian macam di Selangor. Saudara, mantan ahli Parlimen Tanjung Karang. Cakap berdegar-degar bolehlah, saudara. Tapi kalau terbongkar kes sebab orang siapa tak kenal dengan masalah isu udang dulu. Kes ladang udang. Saya melihat, saudara, kebanyakan mereka yang bercakap pumpang-pumpang tu sebenarnya di belakang mereka, saudara, ada bersimpang siur. Kes-kes yang boleh membawa mereka diseret ke muka pengadilan. Kes-kes yang boleh membuatkan mereka bergelar sebagai kluster mahkamah. Saya lihat wajah-wajah begitu, saya senyum, saudara. Bercakap pumpang, naik pentas semua. Saya kata, dia ni sedar ke? Apakah dia mengundang masalah? Kalau saya cuma tak dengar lagi mereka mencabar. Kalau betul-betul mereka Panglima lah nak jantan, cabarlah. Cabar Presiden atau Perdana Menteri. Saya cabar Perdana Menteri. Gunakanlah segala kekuatan, selidiki saya. Kalau saya tidak bersih, bawa saya ke muka pengadilan. Kalau berani, cabarlah. Jangan main-main. Hari ini, saudara, kita pula dengar jelas bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menjawab cabaran daripada Tun Dr. Mahathir yang mengambil tindakan mahkamah terhadapnya, dan
Datuk Anwar Ibrahim sudah pun membuka. Saudara, dia sudah pun terbuka satu, belum ada lagi, saudara. Datuk Anwar Ibrahim dah mula buka mulut, saudara. Apabila dia mendedahkan bagaimana pembolotan kontrak kerajaan oleh anak menantu Dr. Mahathir. Sebab itu saya kata jangan cabar. Dulu saya dah cakap, saudara, Anwar Ibrahim ni diumpamakan seperti seekor harimau ganas yang selama ini terperangkap di belakang jeriji besi. Hari ini dia sudah pun keluar. Apabila anda mencabar, tunggulah nasib anda. Ini keadaannya sebab dia dalam jawapannya, ini baru satu saja. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan pernyataan dalam pembelaannya terhadap saman Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan macam mana kontrak gantian optik bernilai 214.2 juta ringgit telah diberikan kepada Opcom Cables, di mana pengarah syarikat itu adalah anak menantunya. Itu baru satu, saudara. Jangan lupa, saudara, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, ada isu yang kadang dibangkitkan bagaimana wang Petronas mau digunakan untuk menyelamat syarikat-syarikat yang ada kroni Dr. Mahathir, termasuklah syarikat perkapalan. Saudara, ini belum lagi didedahkan oleh Seri Anwar Ibrahim. Jadi, kita percaya, saudara, pendedahan itu adalah melupakan satu. Banyak lagi yang akan didedahkan. Sebab itu saya katakan pada Dr. Mahathir, yang sudah itu sudahlah. Cabar-mencabar tak jadi, tak akan selesai. Memanglah kita tahu beliau tidak begitu senang kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia dari dulu lagi, saudara. Dan sekarang ini dia akan berusaha mencari teman-teman, kerana dia tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan cakap-cakap. Dia akan laksanakan bagaimana untuk memerangi KKN, kronisme, nepotisme dan korupsi. Ini adalah agenda Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu dia kata, kalau orang nak kata, dia katalah apa pun. Beliau mahu membersihkan dulu. Soalnya, sedar optik kabel sepatutnya diberi pada TM, Sahasan. Ini satu, saudara. Belum lagi ada lagi. Saya cakap sekarang, saudara, saya melihat benda begitu. Allah, saya kata. Dah, terdedah dah. Banyak sepengetahuan saya waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim lepas dia dibebaskan daripada penjara. Kes pertama dulu, saudara. Zaman Tun Abdullah je Perdana Menteri, saya pernah bertandang ke rumah beliau di Siti Murni. Saya pergi berbual dengan beliau. Saya kata, macam mana Datuk Seri sekarang? Okey, dia cuma badan sakit lah. Dia kata, biasalah. So, macam mana lagi politik? Tunggulah, Mal. Tunggu, dia kata. Tak apalah, orang nak kata apa pun kata. Dia dengan agendanya. Dan saya yakin, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak kaling-kaling dalam isu ini. Pendedahan demi pendedahan pasti akan berlaku. Dan bersedialah sebab itu kepada teman-teman, khususnya yang berada di pihak pembangkang. Saya kata, sudah-sudahlah. Lebih baik keadaan sekarang ni, anda tidak memegang apa jawatan, retired totally. Berilah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kumpulan anak-anak mudanya, ataupun parti-parti dalam UMNO sendiri yang melakukan islah dalam kepimpinan untuk menghantar muka-muka baru dalam gelanggang politik. Dan kita yang dah peringkat tua-tua ni, kita bantu mereka. Kita beri didikan. Kita semai satu bakat kepimpinan kepada mereka. Soal, saya yakin, saudara, mereka yang berada dalam sana bukan bersih. Saya cakap terus terang, bukan bersih. Satu persatu ni nanti, kalau anda memikat, sebab saya kata jangan memikat. Saya dah bagi andaian, saya kata, sudahlah Tun, dah usaha begini Tun, tak baik tua-tua nanti terbongkar. Eloklah Tun berehat bersama dengan anak cucu. Apa kekayaan dimiliki itu, just enjoy yourself lah. Begitu juga saya nasihat Datuk Ismail Sabri. Dah dah jadi Perdana Menteri, dapat pencen. Okey, tak payahlah nak ganggu-ganggu, tak payah ada pertemuan bersama, tak perlu. Berikanlah kepimpinan hari ini menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kita peringkat yang ada pengalaman, bantu untuk memajukan negara, bukan mengeruhkan suasana. Saudara Lux Junior, kenapalah dengan Melayu ni? Asyik-asyik orang Melayu je kena siasat katanya. Kaum lain tak ada ke rasuah. Nak bongkar semua. Memang betul, saudara. Saya juga bertanya. Sepatutnya sekarang ni mereka yang memberi rasuah juga perlu dibongkar. Dan cuma kita janganlah mempersoalkan tindakan itu, saudara Lux Junior.
Sekarang ni, saudara macam mak kata Mak Isam, baru bertemu buku dengan ruas. Saudara Muhammad Harmi, dia kata MIC habis musnah. Terus lenyap dari persada perkapalan dunia satu masa dulu. Habis harta negara musnah. Saudara, banyak orang tahu. Saya nak jelaskan di sini, saudara. Mereka senarai dalam kepimpinan parti-parti pembangkang ni tidak bersih. Mereka semua dah ada dalam tabiran. Mereka semua pernah berada dalam kerajaan. Sama ada jadi menteri dalam kabinet, ataupun timbalan menteri, ataupun menjadi pengerusi GLC, syarikat-syarikat yang berkepentingan kerajaan. Mereka tidak sepi dari segi pandangan rakyat, pandangan masyarakat melihat bagaimana mereka tiba-tiba jadi orang kaya. Saudara, jangan lupa kita kenal siapa mereka. Macam saya katakanlah, kononnya hebat sangat dia Tanjung Karang tu. Kita kenal latar belakang dia. Kalau dia itu anak Sultan Brunei, bolehlah. Kalau orang ni macam dari Ketereh tu, dia anak Maharaja Arab, okeylah. Ini kita tahu latar belakang. Dan dia pun mengakui dalam ucapan-ucapannya, saya anak orang kampung, anak orang biasa-biasa, tapi kekayaan dimiliki menimbulkan 1001 persoalan. Jadi tak payahlah nak cari gaduh. Tak perlu memikat. Jangan memikat. Saya katakan, bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, eloklah jangan dipikat. Harimau yang bertaring, yang terluka itu, jangan disegah. Anda disegah, ngap nanti. Jadi saudara Alia, dia kata Mak Lambung masih merasakan dia masih lagi PM. Saya rasa, saya dah bercakap. Sudah. Jadi okey nak pergi makan, nak sekat nak makan tengah hari, nak makan papadem, nak makan roti canai, makan, tak ada masalah. Tak payahlah disiarkan dalam media sosial menggambarkan seolah-olah ada pertemuan. Di saat-saat orang bercakap, kemungkinan berlakunya ahli-ahli parlimen selama 10 orang. Dia tak banyak mana pun. Jadi pada mereka ini saya nak jelaskan. Kalau 10 orang, walaupun mereka daripada UMNO, Barisan Nasional sekalipun, kalau mereka tarik diri, tidak menggugat kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab beliau mempunyai 148 kursi. Kalaupun mereka tarik diri dan dipecat, hilang kelayakan sebagai ahli parlimen, mereka terpaksa menjalani pilihan raya. Apakah mereka boleh menang dalam pilihan raya akan datang? Fikir baik-baik. Jadi kenapa perlu dikocakkan? Kenapa harusnya ketenteraman, kestabilan politik negara diganggu-gugat? Ini yang saya katakan, tindakan itu melakukan sabotaj pada ekonomi negara. Sebab itu saya lihat pasaran saham masih lagi berwenang-wenang. Sekap naik, sekap turun, naik, turun. Begitu juga ringgit Malaysia masih lagi dalam keadaan yang terkapar-kapar. Kenapa? Kerana pelabur-pelabur masih lagi dalam keadaan standby. Disebabkan adanya cerita-ceritit. Kononnya banyak orang ni nakkan. Sebab kalau takkanlah ahli parlimen atau wakil rakyat, malah pemimpin daripada beberapa parti politik yang menghubungi saya bertanya, sejauh mana benarnya 10 orang? Saya kata, YB apa risau sangat kalau 10 orang tu? Dia kata, ada ke? Tahu ke? Saya dengar cerita ada, tapi tidak ada bukti nyata. Memang ada orang-orang tertentu di belakang mereka. Orang-orang ini juga pun sedang dalam radar siasatan SPRM. Jadi sekarang ini keadaan mereka, suka tak suka, either I die or I do something. Sama ada aku mati ataupun aku fight. Sebab kes sudah mau terbuka. Ini keadaan saya. Saya Nasrul Ismail, saya tak nampak. Kalau tukar Perdana Menteri ekonomi stabil, jangan mimpi saya. Lebih teruk lagi negara sekarang ni saya. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang melakukan islah dalam kepimpinan untuk menyelesaikan masalah korupsi. Ini serius saya. Saudara Osama, ini serius sekarang. Ini cerita benar. Sebab kepimpinan hari ini sedang memerangi isu korupsi. Jadi saya merasakan, kalaulah mereka mau melihat negara kita ini maju demi lestari rakyat, tak payahlah dikocakkan suasana politik hari ini, saudara. Biarkan pimpinan hari ini mentadbir. Nak lawan, saya dah kata, tunggu 4 tahun setengah nanti, lawan. Nak ada pilihan raya negeri, jalan, tak ada masalah. Tapi tak perlulah diwawarkan konon-kononnya dalam musim pilihan raya negeri nanti, ada wakil-wakil rakyat yang akan meletak jawatan untuk diadakan pilihan raya serentak
untuk pilih kursi parlimen. Kalau ini berlaku, saudara, tidak menggambarkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jatuh. Beliau mendapat dukungan yang kukuh daripada pimpinan ahli-ahli parlimen daripada Sarawak, saudara. Saya dah bercakap, seandainya ahli-ahli parlimen dari Sarawak cuba nak buat onar, mereka akan dihamun oleh rakyat Sarawak. Kerana inilah kali pertama dalam sejarahnya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini terdapatnya seorang ahli parlimen dari Sarawak mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Selama ni tak ada. Takkanlah orang Sarawak nak lihat wakil rakyat mereka mengkhianati. Apakah benda ini akan jaminan masa depan datang dari Sarawak boleh jadi Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri lagi? Saya rasa tidak, saudara. Ini masalah yang akan berlaku. Saya rasa sebab itu saya tidak yakin ahli-ahli parlimen di Sarawak akan sanggup melakukan tindakan yang sembrono begitu. Dan bagi mereka, sekali lagi saya ingatkan, yang sudah itu sudah lebih baiklah duduk cari pergi ke rumah Datuk Anwar Ibrahim, kita selesaikan keadaan. Lestari untuk kepimpinan masa depan ni, dalam tempoh 4 tahun ni kita ceasefire. Dr. Seri, jalankanlah kerja you. Saya rasa tak ada masalah. Saudara Saudara Ghani Hussein kata yang nak tukar Perdana Menteri itu pentaksub pembangkang, itu keadaannya. Saya tahu, saudara, mereka pentaksub. Matlamat mereka bila Datuk Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri, adalah orang mereka jadi Perdana Menteri nak dapat projek. Hari ini saya terus terang saya cakap, saudara, ada kawan-kawan saya menghubungi saya. Dia kata, you baik dengan Presiden UMNO, baik dengan Perdana Menteri, boleh tak tolong? Saya kata benda tak ada dah. Tidak ada lagi zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, surat-surat, tanda tangan, lulus, tak ada. Tidak ada romimah politik. Tapi kalau anda, syarikat anda benar-benar berwibawa dan menawarkan harga yang mengikut spesifikasi ketetapan daripada pimpinan kerajaan, tak ada masalah. Dan kerana sekarang ni tender terbuka, tak ada lagi, saudara Ion Sky. Jangan rakyat Sarawak ni, YB ke TPM ke, salah jalan tugas. Nanti 5 tahun nanti, bye-bye. Sebab saya yakin, hari ini rakyat Sarawak dengan penuh kegembiraan. Mereka tahu bahawa bersebelahan dengan Sarawak sekarang ni sudah pun naik. Itu mungkin bandar baru yang akan memindahkan daripada Jakarta ke kawasan yang berhampiran dengan Sarawak, daripada Indonesia. Jadi mereka tidak mahu ketinggalan. Ini keadaan saya, Saudara Aizul Hamid. PN PAH meroyan setiap hari. Tak ada kuasa, tak ada jawatan. Mereka lain tak ada, saudara. Mereka melihat dengan adanya jawatan untuk dapat romimah politik. Sebab itu, saya lihat antara sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dimusuhi oleh mereka yang selama ini sudah seronok jadi orang kaya terkejut. Orang kaya mengejut ni tiba-tiba saja dah dapat projek. Projek pula tidak dilakukan. Orang kaya segeralah, saudara. Jadi tiba-tiba dapat projek, bagi pada toke tu, bagi pada toke ni, dapat 2 juta, 3 juta. Lepas tu wang yang ada dihamburkan. Habis. Dengan harapan dapat lagi. Akhirnya sekarang ni, mereka terkapai-kapai. Dalam terkapai-kapai, makin hamuslah pemimpin. Kerana tak dapat. Orang macam kita ni tak ada apa. Saya tak ada apa pun, tak ada nak marah. Sebab saya melihat mudah-mudahan agar negara ini ekonominya diperbaiki. Supaya kehidupan rakyat boleh tentram, supaya rakyat, poket rakyat ada wang yang cukup untuk membeli makanan. Kalau wang dalam poket kita banyak, bantai macam mana pun harganya, tak ada masalah. Yang masalahnya macam saya katakan Sabah malam, kemarin dulu pun saya dah bercakap, saudara, bagaimana harga barang makanan tinggi dan waktu yang sama wang di poket rakyat semakin menipis. Ini isu dia, saudara. Sebab itu saya haraplah jangan kita terperangkaplah. Jangan kita terperangkap dengan percaturan politik mereka yang mahu mewujudkan suasana ketidakstabilan politik yang akan menderita rakyat. Mereka nak kenyang. Tapi belum pasti, saudara. Seandainya orang yang mereka sanjung itu naik, belum pasti, saudara. Lihat sendiri. Saya tak mau sebutlah, saudara. Tapi satu persatu dalam masa seminggu, 2 minggu mendatang ini, banyak, saudara. Saudara Azlin Abdullah, dia kata pen sebatang RM150. Tak tahulah saya, saudara. Saya merasakan dalam suasana politik yang kita akan menghadapi pilihan raya negeri ini, bermainlah cara matang. Kalau calon anda baik, silakan. Tapi bukan dengan harapan untuk menjahanamkan rakyat. Bukan menjahanamkan ekonomi negara.
Saya bagi tahu saudara. Saya bagi tahu terus terang. Apabila ada laporan adanya serbuan mula dilakukan, itu bukan lagi kaleng-kaleng. Pasti akan ada lagi serbuan yang akan dilakukan. Sebab itu saya dengar juga, tapi saya tak dapat pengesahan. Adanya orang telah dituduh. Kononnya melakukan rasuah, dia sanggup pulang duit tu. Asalkan dia tak boleh dituduh di mahkamah. Pulak dah. Ini seronok juga kita dengar, saudara. Tapi bagaimanapun, tenang-tenangkan fikiran saudara. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.